Pekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Saya, Gabriel Bilbert, pilih anak Jonathan Sabai daripada kohort 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama saya Muhammad Dina Haikal bin Mustafa daripada kohort 17. Yang kurik itu budi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Berdirinya kami di sini adalah untuk menyampaikan ucapan yang bertajuk berbudi bahasa amalan mulia pada majlis Minggu Pelancaran Bahasa. Bahasa amalan mulia. Apakah yang dimaksudkan dengan berbudi bahasa? Berbudi bahasa merupakan maksud tutur kata, tingkah laku dan adab-adab kita. Kita sebagai rakyat Malaysia penuh dengan adat dan budaya. Antara adat dan budaya kita ialah hormat menghormati, saling tegur menegur, tolong menolong, baik hati, murah hati. Semua itulah, semua yang nilai-nilai murni yang kita selalu amalkan, itulah berbudi bahasa. Berbudi bahasa juga merupakan penting dalam setiap lapisan masyarakat. Tak kiralah daripada tua ke, muda ke, yang penting kita kena saling hormat menghormati. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia. Dan budi bahasa ni merupakan amalan yang penting yang menjadi tokok tambah dalam diri kita. Seperti yang kita tahu, berbudi bahasa juga merupakan mahkota kepada wajah kita, sifat dan perilaku kita. Imam Al-Ghazali pernah berkata, jika kita mahu mengenali diri, maka lihatlah pada cermin. Tapi apabila kita hendak mengenali wajah kita ataupun sifat kita, maka lihatlah pada wajah seseorang itu. Selain itu, amalan berbudi bahasa ialah perkara yang kita harus praktikalkan dalam hidupan kita. Sebagai contoh, remaja dan budak-budak pada masa kini, bahasa mereka semakin lama semakin rosak. Contohnya, mereka seringkali menyingkatkan sesuatu perkataan tu. Sebagai contoh, tidak akan. Jadi takkan. Lepas tu diorang akan ketika di perbualan mesej, diorang akan menaik X dan KAN. Tak akan. Itu saja. Supaya mereka akan jadikan sesuatu yang itu jadi lebih mudah untuk mereka gunakan. Dan disebabkan hal itu jugalah perkara yang semakin merunsingkan bahasa yang tercinta kita semakin pudar dan lenyap di masa akan datang. Hadirin dan hadirat sekalian, berdirinya kami di sini juga adalah untuk memberitahu kebaikan berbudi bahasa juga merupakan sangat penting dan perlu dititik beratkan. Kebaikan berbudi bahasa ni banyak. Antaranya ialah kita akan mempamerkan nilai-nilai yang positif dalam diri kita dan pada orang luar juga. Sebagai contoh, pelancong asing datang ke negara kita dan tersesat jalan. Kita sebagai rakyat Malaysia yang berbudi bahasa dan penuh dengan adat, kita haruslah menunjukkan contoh yang baik dengan cara menunjukkan jalan kepada pelancong tersebut. Dengan cara ini, pelancong asing tersebut akan pulang ke negara dia dan dia akan menceritakan tentang adat-adat yang kita amalkan di negara kita. Dan mereka rasa ibarat dihargai. Mereka datang tu macam dialu-alukan. Jadi kesannya secara tidak langsung kita akan dapat menaikkan nama negara kita dan imej negara kita di persada dunia. Seterusnya, dengan amalan berbudi bahasa ini, kita boleh mencerminkan kepribadian individu tersebut. Kita hanya mendengar bagaimana perbualan seseorang itu. Kita boleh mengagak bagaimanakah perwatakan seseorang tersebut. Okay. Tetapi janganlah kita terus menyangkakan perwatakan dia sebegitu. Sebagai contoh, sebagai contoh di sini kita nampak dia berpakaian kemas, semua lengkap di sini kan. Tapi kita tidak tahu bagaimana sifat dia sebenarnya. Mana tahu kita tak tahu hati dia macam mana, tak tahu dia punya sejarah macam mana. Kita juga tidak tahu bagaimana perbualan dia dengan seseorang itu. Sebagai contoh juga, dia sudah berpakaian lengkap ni, nampak kemas di mata orang, di mata dunia, dia nampak segak. Tetapi jika kita mengenali dia, mungkin dia punya bahasa kasar, dia sering menggunakan kata-kata yang kesat, dia tidak menghormati orang lain. Sedang kata pepatah ataupun peribahasa, sedangkan gula kelihatan seperti garam. Janganlah kita menyangka seseorang itu baik buruk daripada segi luaran. Kawan-kawan yang saya kasihi sekalian,
bukan sekadar kita saja untuk mengamalkan kebaikan berbudi bahasa tersebut, tapi malah pihak kerajaan dan pihak sekolah juga haruslah berganding tenaga dan berganding bahu untuk memastikan kebaikan berbudi bahasa amalan mulia ini dipraktikkan daripada kecil. Sebagai contoh, pihak kerajaan dan pihak sekolah haruslah mengadakan kempen-kempen kesedaran tentang kebaikan berbudi bahasa. Hal ini dikatakan semikian kerana ia akan dapat memberikan kesedaran dan terbuka, fikiran yang lebih terbuka daripada generasi muda hingga ke tua. Kesannya, generasi yang tua juga akan menghormati generasi yang muda. Jadi, kenalah dengan peribahasa Melayu, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, dalam pada itu saya akan kaitkan daripada poin dia ini tadi mengenai kerajaan. Okey, saya akan masuk melalui pemimpin. Okey, sebagai pemimpin ataupun ahli politik yang pada masa sekarang ini haruslah menggunakan bahasa-bahasa yang formal, ya. Sebagai pemimpin adalah menunjukkan satu contoh yang baik daripada segi perbahasaan ini. Kerana pemimpin akan berada di Dewan Rakyat, Dewan Parlimen. Sebagai mereka akan membangkitkan isu-isu yang mereka berbincang isu-isu dan bagaimana untuk mengenangi isu-isu tersebut. Okey. Di samping itu, ahli parlimen perlulah menggunakan bahasa yang baku, tidak menggunakan bahasa moden, tidak menggunakan bahasa yang kesat ataupun bahasa yang kasar. Sebagai contoh, pada baru-baru ini, ya, saya rasa ramai yang tahu siapakah itu, tapi tak apa. Dengan ada itu, kita sebagai pemimpin harus menunjukkan salah satu sikap yang patut dicontohi, menjadi teladan yang baik kepada rakyat, supaya mereka rasa yakin bahawa itulah yang akan memimpin mereka pada satu hari nanti. Hadirin dan hadirat sekalian, macam Gap tadi dia bagi tahu pasal pemimpin. So dekat sini kalau tak ada rakyat, tak ada guna juga untuk jadi pemimpin dekat atas. So kita sebagai rakyat, ya rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, dekat Malaysia ni unik. Kita mempunyai 3 bangsa utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi kebaikan berbudi bahasa ni haruslah dipraktikkan kerana ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita yang berbeza kepercayaan, berbeza kefahaman. Sebagai contoh, kita sebagai berbangsa Melayu kan, kita ada jiran berbangsa India. So bila dia tak ada dekat rumah, dia minta kita untuk mengawasi rumah dia. Jadi kita sebagai jiran berbangsa Melayu, kita haruslah menolong dia untuk mengawasi rumah dia. Janganlah kita mengamalkan sikap resis. Resis tu atau macam pun ikut perkauman, tengok warna kulit, jangan sesekali. Kita kalau mengamalkan resis, ia akan merosakkan hubungan silaturahim itu tersebut. Jika kita tolong jiran-jiran kita tadi tanpa mengira agama, kefahaman, kepercayaan dan warna kulit, hubungan silaturahim tu akan terjalin lebih erat daripada biasa. Andai kata kita susah, dia pula akan tolong. Kenalah dengan pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kesimpulannya di sini, ya, para hadirin sekalian, amalan berbudi bahasa ni haruslah kita praktikkan daripada sejak kecil lagi, supaya pada masa hadapan kita sudah terbiasa dengan perkara ini. Juga sekiranya tidak mengamalkan daripada kecil lagi, kita tidak didik anak-anak muda pada masa kini, ia akan memberi satu kesan yang impak yang besar pada bahasa kita untuk generasi yang akan datang. Bak kata pepatah, melentur buluh biar daripada rebungnya. Kita tuan-tuan, pada hari sekalian, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, terima kasih daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.